Dan ini bukan isu untuk yang baru, yang lama-lama, yang senior-senior pun sama. Dah bagi quotation ni. Nak jual package umrah ni. Tapi nak minta deposit tak nak. Okay, Haji tak apalah. Nanti kalau Haji dah ready, deposit. Tak tahu dah bagi orang lain. Salah siapa? Ni lah. So benda-benda kecil macam tu lah yang saya try untuk tanam untuk team sales ni. Supaya lebih kesian kat diri sendiri. Dan habiskan kerja. Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Recharge Usahawan. Sekali lagi seperti biasa kita ada tetamu. Tapi kali ni tetamu saya lah. Tetamu aku istimewa hari ni sebab aku tak pernah jumpa dia. Ini first time jumpa. So tanpa buang masa kita terus nak perkenalkan Sir Dharma. Nak panggil Sir ke panggil Dharma? Aduh, kalau kat luar sana orang panggil Sir lah. Panggil Sir. Tuan, dia macam ni. Kadang-kadang based on panggilan pun saya boleh tahu dia ni kategori kawan yang macam mana. Kawan yang macam mana? So kalau first dia panggil saya Tuan, Encik, maksudnya dia tak pernah kenal saya. Tak pernah kenal. Mungkin HR ke staff tengok social media, ni ada buat training ni, ada PM tanya proposal, tanya tu lah. So saya tahulah. So biasanya orang-orang macam ni kalau tak close, ya sudah. First time jumpa lah ni. First time lah. Dia tengok kat social media. Kita bagi proposal tak harap apa-apa lah. Kalau dia panggil saya Sir Dharma, maksudnya dia pernah follow saya kat social media, pernah join mana-mana kelas saya online, tengok live saya kat TikTok ke apa. Student lah. Ya. So basically kenal lah. Social media lah. Dia akan panggil saya Sir Dharma. So percentage untuk close 70 tinggi sikit lah. Kalau dia panggil saya Dharma je tuan, ini kawan lama. Kawan lama Ni kawan lama. Ni zaman-zaman sebelum saya macam sekarang lah. Awal-awal dulu yang boleh terima support saya sampai sekarang. Kalau dia panggil saya Dharma tu maksudnya InsyaAllah close. Tapi harga kawan-kawan lah. So kita nak panggil dia apa hari ni kan? Panggil Dharma. Boleh panggil Dharma? Boleh. Alright. So mungkin Dharma boleh perkenalkan diri dulu. Nama penuh, sedikit latar belakang buat apa. Kemudian kita akan start sharing sikit. Boleh? Alright. Boleh. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so terima kasih pada Tuan Al untuk jemput saya dalam seri podcast kali ni. Kita recharge usahawan. Kita nak recharge ni awal-awal tahun 2024 ni kan, nak kasih recharge. Betul. So nama saya Dharma Syamil Fikri bin Dharma Mulia. So nama Dharma tu memang nama betul lah. So ada orang tanya, Dharma tu nama panggung ke, nama glamour ke, nama sendiri? Nama training. Selalu orang tanya. Nama IC. Memang nama IC. Nama IC, nama Dharma tu. Dan yang kedua orang akan tanya, Melayu ke India? Dia akan tanya Melayu ke India? Sebab Dharma kan terkenal dengan India kan. So dia dalam level kasta yang paling tinggi. Level Sami-sami yang memang alim lah. Itu untuk agama dia lah. Dan basically maksud Dharma itu sendiri adalah maksudnya enlightenment. Pemberi jalan, petunjuk jalan lah. Alright. So nama saya Dharma Syamil Fikri. So apa yang saya buat sekarang adalah lebih fokus ke bahagian consultation dan training, khusus dalam bahagian sales, menjual. So apa sahaja all about tentang sales, sebelum menjual, semasa menjual, selepas menjual, memang kita cover lah. Hari ni punya topik memang special lah untuk korang sebab topik dia sales kan. Betul. Usahawan kalau cerita pasal sales memang dia best lah. Betul. Kan? Dia suka lah bab cerita sales apa. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang sales, so nama nak tanya nama tadi lah. Nama Dharma ni sedikit unik lah. Bukan nama Melayu yang common. So kau ada darah-darah daripada India ke ataupun negara-negara lain ke? So kalau orang cakap darah tu ada. Memang kita ada salah silah keluarga tu dari Indonesia lah. Yang apa yang saya tahu dari kita orang darah Minang. So Payakumbuh. Orang-orang kampung sana lah. Cuma atuk daripada zaman atuk ayah saya, bukannya atuk-atuk lagi. So ayah saya tu diorang berhijrah ke Malaysia ni. So start lah. So ayah saya semua lahir kat sini lah. So your third generation lah. Betul. So background sikit. Sebelum kita cerita pasal sales kan, background. Lepas tu aku nak tahu macam mana kau boleh terjebak dalam bidang sales ni. So kalau tanya tentang background saya common, orang biasa. So habis SPM 2 tahun di Indonesia, Trisakti Jakarta, dalam bahagian management.
international punya program. Lepas tu habis 2 tahun kita sambung ke Indianapolis IUPUI. Dalam logistik dengan marketing 2 tahun juga kat situ. Orang cakap macam Tuan Esa cakap, budak nerd lah. Walaupun kita ni nakal juga, tapi dia orang cakap kalau nerd selalu dia pakai spek. Dan speknya kena spek transparent. So itu so nerd. korang boleh tengok kalau nerd dengan nerd jumpa kan. Dia lain macam, dia punya vibe sikit dia kan. Sama lah. So kita faham. Sama. So basically kalau yang belajar tu memang akademik lah. So kita score, dan masa tu mungkin hala tuju nak ke mana tu tak nampak lagi. So basically kenapa macam Tuan pernah tanya saya, kenapa Indonesia, kenapa tak tempat lain? Saya tak tahu. Ayah saya kata pergi belajar sini. Saya ikut lah. Dan saya rasa mungkin yang penonton dan pendengar podcast ni pun mungkin ada macam saya juga, yang kadang-kadang kita pun tak tahu, just ikut the flow. Lah. Cuma kadang-kadang ada yang dapat flow yang betul, apa yang dia nak, dan ada mungkin terpaksa ikut apa yang mak ayah dia suruh buat lah. Kan? Cuma bagi saya ada benda kita boleh control dan ada benda kita tak boleh control, dan yang paling penting adalah trust the process lah. Enjoy. Dan bila kita enjoy tu paling, biasalah orang sale always aim for the paling atas lah, nombor 1. So walaupun kita tak pandai ke apa ke, tapi kita dah masuk dalam tu. Contohlah you guys nak jadi affiliate ke, dropship ke, jangan hanya sekadar buat sale je, tapi jadi top sales. Dia tengok kalau trainer sales ni, dia cakap dia lain macam sikit kan. So lepas habis belajar, so balik Malaysia. Betul. Kerja ke atau terus masuk dalam bidang business and buat training ni? Alright, so habis belajar, masa tu bila saya balik, kawan-kawan semua tak habis lagi. So kita macam awal habis lah kan. Saya pun tak pasti kenapa, tapi yang lain semua mesti tengah belajar lagi. So kita tak ada kawan. Kawan-kawan lepak semua, sekolah menengah semua belajar lagi kan. So apa yang saya buat hanya jadi admin untuk syarikat ayah lah. Masa memang admin bodoh tunggu customer, buka invoice, receipt. Tak ada lagi dalam bidang sales ni, tak ada. Alright. So that means itu mungkin Dharma punya pengalaman awal lah. Betul. dalam bidang bisnes kan. Taklah directly in business, tapi sebab bantu ayah buat bisnes and all that lah. So jaga admin dia and all that. Dia front desk lah. So that means macam customer service lah. So daripada awal lagi engkau memang dah bergelumang dalam dunia bisnes lah basically. Terpaksa lah. Masa benda dia terpaksa. Ada orang memilih untuk di sini, tapi mungkin ada orang terpaksa sebab dah mak ayah dia berniaga. Mak ayah dia jual nasi lemak. So dia pagi-pagi akan tengok mak dia prep nasi lemak kan. So benda tu subconsciously dia absorb. So dia nampak lah nak berniaga ni susah. Alright. So kau start ke macam tu jugalah. So macam mana yang spesifiknya start buat training ni? Cerita pasal start buat training. So kalau tanya saya memang tak ada plan pun. Saya pun tak tahu kenapa saya tiba boleh jadi trainer ni. Sebab saya tak pernah anggap. Dia cakap dia boleh jadi trainer. Dia bukan calang-calang trainer. Dia dahsyat kan. Dia trainer yang high level ni. Sebab kan? Alhamdulillah kenapa kita boleh achieve dalam high level tu. Sebab macam mindset yang saya pegang adalah apa pun yang kita buat, kita kena jadi nombor 1. Memang nampak agak selfish lah. Tapi ini life kita kot. Pilihan kita. So bila pilihan kita, dan kadang-kadang pilihan itu mungkin ditentukan oleh environment ataupun terpaksa ambil pilihan tersebut. So dia terpaksa dah buat, jadi nombor 1 lah. Tak ada jalan lain. Aku suka cara kau explain tu. Alang-alang kita buat. Biarlah kita jadi yang terbaik kan. Betul. Dan aku rasa that is an element of mindset lah. Mindset dan sikap kan. Sebab separuh orang dia buat satu-satu bisnes, dia buat satu-satu kerja, dia cakap alah ini je yang aku mampu. Faham. Kan? Ini je, level ni je yang boleh buat and all that kan. Jadi dia tak ada motivation untuk dia nak go up higher in the organisation. Dia tak ada motivation untuk dia nak increase the numbers and all that kan. So adakah engkau jumpa this kind of mindset challenges? Aku nak cakap problem lah, tapi bunyi problem macam korang nanti dengar cabaran kan. Adakah ini benda common ataupun so common challenge adalah mindset ke macam mana?
That means orang macam cukup lah. Faham. Setakat cukup lah kan. Tak payahlah nak jadi nombor 1 kan. Aku nak challenge dengan yang penting pula, kan? List settle dah. Kan? Yang penting ada duit sikit kan. Cukup untuk diri dan family and all that. Mindset cukup lah kan. Mentality cukup lah kan. Sekarang kita kena faham ada beberapa mindset. Kalau mindset cukup tu ya mungkin dalam sisi agama kita ya qanaah lah, maksudnya rasa cukup kan. Tapi yang mindset yang Tuan sampaikan ni lah cukup lah kan, maksudnya ialah untuk diri sendiri. So kalau tanya saya memang ramai ada, tapi kebanyakannya mindset ini di kalangan, kan saya nak cakap lah semua, tapi lagi-lagi generasi sekarang yang masih bekerja. So kita kena transparent lah, saya kena biar realistik. Situasi sekarang ni, budak-budak sekarang ni memang untuk di sini cukup dah. Memang ada. Dan itu dari segi generasi. Kalau yang kedua adalah by lokasi. Tuan memang ada di mana satu lokasi yang kalau dapat gaji RM1,500 pun cukup dah. So bila kita push untuk buat sale, ada komisen lebih ke, ada bonus ke, dia tak tarik pun. Masih ada mindset macam tu. Kan mungkin boleh jadi sebab dengan RM1,500 dah cukup. Tapi ingat, cukup tu adalah cukup untuk diri sendiri. Cukup untuk diri sendiri. So that's very interesting kan. So adakah engkau selalu masuk dalam kumpulan yang macam ni, atau adakah ini kumpulan yang kau cuba nak avoid? Sebab yelah kau nak ajar kan, kau nak ajar dia orang kan. Betul. Jadi macam mana kalau if you know that for a fact kan, jadi adakah engkau akan masuk environment yang macam ni, atau kau pilih untuk tidak? Soalan ni sensitif. Memang sensitif sebab kadang-kadang yelah, dia macam ni Tuan. Dia benda yang saya pegang adalah kita tak boleh ubah manusia. Itu aku setuju. Kita tak, apa yang kita buat, kita tak boleh ubah manusia. Manusia tu dia kena ubah sendiri. Tapi another side adalah sekarang ni bila kita cerita pasal servis lah, maksudnya kita nak buat business, buat servis, kita nak training orang. Tuan pilih nak training orang yang boleh diubah ataupun yang tak nak ubah? Yang boleh. Ya. Kita akan pilih orang yang nak berubah, senang berubah. Sebab yang tak nak berubah tu buat macam mana pun, yang buruk namanya ke kita. Dia tak nak juga kan. So that means kita tu salah pergi cari, betul? Kita tak adalah kita tolak. Cuma kita cakap benda ni akan ambil masa lebih banyak dan kosnya lebih tinggi. Alright. Sebab satu, mungkin orang-orang yang mungkin yang ialah dalam kita punya circle ke organisasi kita yang toksik itu, yang kita virus lah sebutkan barah tu, memang kita nak sembuhkan dah tak boleh. So ini strategi question. Since kita tahu yang kita tak boleh ubah orang, betul, dia nak berubah baru dia akan cari jalan, betul, dan kalau dia nak seribu daya lah orang cakap kan. Jadi adakah kita so contoh akulah, so adakah aku sebagai somebody yang memang also provide training maybe yang sedikit orang mungkin rasa macam ni high level lah, pening punya training and all that kan, adakah kita perlu specifically cari orang yang nak, ataupun kita tolak orang-orang yang kita tak nak? Ni strategi untuk aku. Faham. So kalau tanya saya Tuan Al, kita boleh tolak orang bila kita ni ramai sangat. Maksudnya alhamdulillah lah kita dapat inquiries. So bila kita ada banyak inquiries yang nakkan kita, kita boleh lah filter, carilah yang tu. Cuma untuk newbie ataupun yang usahawan baru nak up, dia tak boleh tolak. Tak boleh tolak lah. Sebab saya belajar satu benda, lagi-lagi macam dalam sejarah kita lah kan, Abdurrahman bin Auf kan, macam mana dia menjadi antara orang yang terkaya dalam sejarah kan. Dia start dengan hijrah dan dia buka pasar, betul? So dia jual something lah. Dan masa awal dia start tu, dia entertain semua. Dan makin lama makin dahsyat, ordernya makin besar. Kecenderungan orang kita bila dapat order besar, order kecil dah tak layan. Buat apa? Aku dah dapat job. Orang training kita Tuan Al RM6,500, RM7,000, takkan aku nak layan RM500 kan? Pasti ada ego. Tapi apa yang saya belajar dengan sejarah tu, kita punya toko tu akan ambil juga job RM500 jika dia ada masa dan memang boleh buat. So maksudnya bukannya kita select sangat pun. Kita tetap kena priority kita punya masa. Sebab masa kita tetap 24 jam. So bila 24 jam tu, kalau boleh setiap jam yang kita laburkan itu adalah high value lah. So kalau sejam aku boleh dapat RM7,500 dan ada pilihan RM500, baik aku buat RM7,500. Sebab apa Tuan Al?
penatnya sama. tapi sebelum aku teruskan nak ucapkan terima kasih kan, sebab Sir Dharma ni sibuk kan, nak dapat masa dia pun bukan senang. Tapi dia sanggup ambil sedikit masa untuk datang sini join kita punya podcast. So terima kasih. Sama. Tapi kita nampak aku boleh nampak yang mindset tu something yang kau carry. That means kalau kau ada masa dan kau rasa benda ni high value. Betul. Dan kita pun harap podcast ni high value lah. Setuju. Aku borak dengan Syah. Dia cakap, podcast kita yang cerita pasal sharing-sharing tentang bisnes, tentang mindset usahawan lah, apa semua ni kan. Sebenarnya susah nak fly. Kan? Sebab dia educational tapi dia tak terlalu entertaining. Dia berat kan? Dia kena fikir. Dalam banyak-banyak podcast yang saya follow lah. Ini saya follow tau, yang Richard Usahawan ni. Yelah, tajuk-tajuknya memang berat lah. Pasal finance. Dan kenapa kita tak nak cerita pasal finance ataupun tak nak tahu pasal finance? Sebab kita tak nak mengaku salah. Kita tak nak orang kritik kita. Kita pandai buat sale tapi duit banyak bocor. Kita tak nak tahu benda tu. Okay. So kadang-kadang bila kita salah macam, alamak aku salah ke? Dia tak boleh terima. Sebab tu kadang-kadang bukan apa. Yalah, dengan dunia sekarang yang sangat cepat dan laju ni, sebab tu sale dan marketing dia nampak seksi lebih sikit lah. Dia nampak seksi lah. Tapi sebab itu yang membawakan. Betul. Okay, so spesifik kepada sales spesifik kepada sales dan memang bidang kau ajar tentang sales and all that kan. So sebelum kita talk about solutions and all that, apa yang kau ajar, mungkin boleh share some tips and all that. Apa kau rasa some of the challenges, cabaran-cabaran, dan apa request orang ni, request founder ke ataupun dia nak train anak buah dia, apa request dia orang. Alright. So kalau ikut trend sekarang Tuan Al, ramai syarikat ataupun SME lah, usahawan-usahawan yang baru kita ni plan cenderung untuk start ada in-house punya team. Okay. Kalau dulu style kita bernetwork, kan, so kita profit sharing. Cuma itu style dululah, generasi dulu. Ada agent, affiliate. So kita dia punya core value adalah profit sharing. Kita nak berkongsi. Cuma yang saya nampak generasi sekarang ni, kita bukannya tak profit sharing tapi kurang. Okay. Dia lebih kepada macam dia bukan apa, kita fasa kita dah berhabis PKP kan 2 tahun kan. So kita selalu dimasukkan dengan perkataan survive. Okay. Mungkin dari perkataan survive itu dia terpasak dalam hati dia, aku kena survive dulu. Okay. So cara nak survive paling senang adalah kena jual sendiri. Sebab profit margin paling besar di situ. Okay. So bila kita survive, company survive, HQ survive, dan kalau ada orang nak join, okay je. Sebab kalau manusia ni Tuan L, masalah dia macam saya cakap lah, manusia ni complicated. Dia bukan perempuan je complicated. Lelaki pun sama. Ni lelaki, perempuan, selagi you manusia, you complicated. Complicated lah. Complicated. So nak mengurus manusia ni susah. Dengan sekarang ni, contoh dulu ialah reward. Kan, reward. Lambat bagi reward, viral kat TikTok tu. Tahu-tahu viral. Macam kemarin ada fotografer. Kan? Lambat dapat? Bukan lambat dapat. Oh, okay. Dia bagi gambar yang belum edit. Okay. Dia viralkan gambar yang belum edit. Itu viral. Padahal dia ada gambar yang lawa-lawa. So maksudnya dia terlalu cepat. Okay. Kan? So bila terlalu cepat ni, semua orang rasa macam, okay, aku kena cepat. Alright. So itu yang kadang-kadang benda yang menyebabkan kita rasa macam, tak apalah, buat sendiri dululah. Okay. Nanti takut-takut nanti viral. Okay. Kena tipu. Alright. Dan satu lagi yang saya nampak, peluang, option, pilihan di dalam market ni terlalu banyak Tuan. Okay. Terlalu banyak. So bila terlalu banyak, dan kalau kita tak sedar kita punya strength kita, opportunity yang kita ada, dan kita dulu tak nampak, ejen lain akan pergilah. Okay. So kita susah nak control. So adakah itu cara yang terbaik? Faham. That means kita fokus naikkan bisnes kita dulu, jangan pakai agent and affiliate dulu, atau macam mana? Is that something you subscribe? Okay. And you agree kita build in-house team kita dulu ke macam mana? So ni soalan bahaya juga. Soalan bahaya. Kenapa soalan bahaya? Sebab mungkin akan ada orang yang marah saya. Tapi ni saya cerita dari side sales. Okay. Saya sangat pegang satu core value itu lead by example. Okay. So kalau team sale kita boleh buat sale, reseller for sure boleh buat sale. Sekarang masalahnya, reseller pandai buat sale,
HQ tak ada buat apa-apa. Okay. So HQ tu macam menjual pada ejen. Itu yang orang marah. Itu yang kadang-kadang perkataan agency reseller ni orang takut. Okay. Sebab diorang ni hanya sekadar macam supply barang je. Supply barang. Keluarkan produk je lah. Padahal sekarang ni kalau you hanya sekadar keluarkan produk, orang lain pun boleh. Direct kilang pun boleh. Betul. Sekarang lagi banyak peluang. Sekarang dah banyak company-company yang buat OEM and all that kan. Betul. Okay. Sebab tu kenapa kita at least tak perlu ramai pun tuan kan. Kalau dulu mungkin saya pernah ada train syarikat sampai 200 orang. Tapi tu semua yang ramai-ramai ni kebanyakannya luar bandar. Okay. So dalam bandar agak susah. Dia bukan masalah susah nak develop, nak cari talent susah. Okay. Kat bandar ni lebih suka pergi Foodpanda, Grab. Kan? So kat situ diorang lebih macam kononnya usahawan lah kat situ kan. So team sale ni jawab WhatsApp ni diorang kurang rumah. Tapi kalau di luar bandar pilihan tak banyak. Sebab tu diorang boleh sampai 60 orang, 70 orang. Tapi itu zaman sebelum PKP. Habis PKP semua bahasa sekarang ideal sizing. Okay, ideal sizing Bukan downsizing lagi dah. Ideal sizing. Okay, ideal saya pun belajar benda ni juga. Kita tak sebut downsizing, nampak negatif. Okay. Ideal sizing. So daripada 60 orang cukup 10 orang, tapi resultnya sama macam 60 orang. Alright. Sebab tu bila kita ada team sales sendiri ni, everything under control lah. Okay. So mungkin keyword untuk 2024 ni adalah security. Okay. Security maksudnya at least bila ada team sale lebih secure sikit untuk kita control cash flow masuk. Okay. Instead of kita terus nak buat agent system and all that lah. Sebab aku rasa bila kita tengok ini juga mungkin kita compare dengan company-company lain, bisnes lain. Orang pakai agent, kita pun nak pakai agent. Setuju. Orang pakai affiliate, kita pun nak affiliate kan. Orang ada cawangan, kita pun nak buka cawangan kan. Setuju. Jadi mungkin dengan perasaan ataupun desire yang ambition lah kan, kita buat business, kita terus nak buka cawangan dan kita overlook kita punya own strength. Betul. Kita punya own internal team punya strength and all that lah. So that means kau agree lah that kita perlu develop kita punya internal team, perkuatkan kita punya pasukan sales dalaman dulu. Sebab sekarang ni kalau tanya saya, kita dulu yang kena kuat lah. Okay. Alright. So bila kita kuat, kita akan attract orang-orang yang sama vibe dengan kita. Ya, boleh follow kita. So kalau kita tak kuat, orang akan rasa macam dia betul. Okay. Kan? Kenapa nak ikut kau kan? Kau pun macam ikut orang lain. Orang lain sebab terlalu ramai orang lain yang hebat. Okay. So nak tak nak kita kena jadi nombor satu tuan. So nak nombor satu tu maksudnya sale kita kena kuat lah. So bila kita sale kita kuat, agent nak follow ke tak follow ke, suka hati. Kita tidak mengharap kat dia. Kita ada pilihan lah. Ya. Kita ada pilihan kan. Dan agent akan rasa macam, aku nak follow lah. Tuan L, saya nak follow lah sedrama ni. Tapi ada minimum requirement. At least you kena commit sekian. Dia akan commit. Okay. Sebab dia nak follow kan. Ya, sebab kita ada result. Kalau kita hanya sekadar jual yang apa sekarang ni, macam contoh untung lah, apalah, barang senang jual lah, ada artis promote lah. Produk lain pun buat benda yang sama. Sebab tu kadang-kadang dia masuk, buat duit, dah sendu, belah. So kita jadi hit and run lah. Dia orang pun ikut trend juga kan. Betul. Dia akan cari barang-barang viral je. Bila dia tengok masa tu macam mudah orang nak beli apa semua, dia join lah. Tapi lepas tu dia tengok dah sendu sikit, dia pun belah. So kita company balik problem kan. Nak kena cari balik orang baru. Buat produk baru, start baru. Okay. Kita makin tua. Makin berumur, dah tak sempat dah. Keyword tadi internal team lah. Kita security. So because of that, kita nak build kita punya own internal team and all that. So when it comes to your training, bila buat sale and all that kan, apa mungkin beberapa tips ataupun ideas yang boleh share lah, yang tak boleh korang kena datang Sedharma punya kelas lah kan. Takkan korang semua nak free kan. Tak boleh lah. Kalau benda free ni orang tak appreciate. Setuju kan. Tapi at least sebab dia dah datang, kita minta lah sikit dia kongsi maybe something yang boleh membantu usahawan terutamanya. Sebab kita pun memang nak anglekan this podcast untuk community usahawan lah. Maybe ada beberapa idea ataupun tip yang kau boleh share dengan the audience. Okay, so kalau tanya saya untuk tahun 2024 lah khususnya lah jagalah database. Jaga database. Kenapa?
kita ada database tu kan. Kita ada senarai orang yang membeli, berapa banyak dia membeli, nombor telefon, tapi kita tak pernah guna. Kita hanya guna bila time gaji, payday sale dan blast. Kan, padahal dengan database tu kita boleh tahu offer yang terbaik untuk customer. Kan, kita tak pernah tanya apa kita boleh tambah baik. Kan, dan saya belajar dengan cikgu saya kadang-kadang tuan biasa kan dengan SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity dan threat. Biasanya tuan buat SWOT analysis tu macam mana? Kita tengok apa produk kita lah. Kan? I think first kali memang common lah bila kita buat SWOT ni, kita akan tengok produk kita. Macam mana kita nak baiki, buat lagi cantik, branding, colour, introduce new produk kan. So key tuan S sebut tadi kita. Padahal kita nak jual tu untuk siapa? Customer. So kenapa kita dulu? Sepatutnya kita buat SWOT analysis tu dari customer punya feedback. Baru kita tahu ini strength aku. Sebab kita deliver, kita rasa kita power kat situ, padahal itu tak power. Sebab yang akan rasa adalah klien. So sepatutnya SWOT tu kita tanya dari feedback klien. Kita tanya strength kita apa, weakness kita apa, opportunity apa yang kita boleh tambah baik tu, dan apa yang kita tak ada, yang orang lain ada. Sepatutnya tu daripada klien. So maksud kau kita kena selalu engage dengan customer kita lah. Tapi kat Malaysia ni kan kadang susah nak dapat kan, sebab dia macam jual sekali dah. Thank you very much, bye bye. So susah nak dapat tu, susah nak dapat apa? Susah nak dapat continuation. Sebab kita tak minta dia feedback. Alright, tak minta dia feedback. Sebab kita mungkin, sebab niat kita pun macam dah jual sekali okey lah. Alright, dah jual sekali dah lah, cukup lah. So kenapa kita rasa macam tu? Satu, tadi awal-awal tadi saya sebut cukup. Cukup lah. Kan, tak payahlah jadi number one. Kan. Sebab kadang-kadang bukan apa, kenapa saya kena highlight juga kena jadi number one ni, sebab nombor 2 orang tak ingat tuan. Orang tak, contohlah siapa yang first penetrate Malaysia ataupun market Malaysia, orang akan ingat itu. Nombor 2 walaupun nombor 1 market paling buat duit sampai sekarang, tapi orang tetap akan ingat nombor 1. Tapi itu juga dia punya cabaran kan. Bila dia nak jadi nombor 1, dia nak push dia punya sale. Dan bila dia nak push dia punya sale, dia fikir kita nak jual je. Dia tak fikir nak tanya customer feedback and all that. Kan? Jadi macam mana kau nak ubah mindset tu? So bila kita kata kita nak push sale, kita nak menjual ni. So bila kita menjual ni, kita banyak fokus kepada what. Apa yang kita jual, apa servis yang kita buat. Kita rasa siapa produk kita, siapa profesor produk kita, bahan apa kita pakai. Bila kita start macam tu, kita akan bersaing dengan 85% persaingan yang ada kat Malaysia. So macam mana kita nak kurangkan persaingan itu? So nanti dia akan tercetus lah. So maksudnya aku nak push tapi dia stagnan. Sebab dia fokus kat what. So bila dia fokus kat what tu, dah stagnan dah ni. So dia nak upgrade tu, dia kena fokus pada why. So bila cerita pasal why, otak dia akan jalan lah. So itu yang dia kena tanya, dapatkan feedback daripada customer. Sebab sekarang ni dia dah cerita pasal dia, tapi masalahnya daripada 10 orang yang tanya, 2 je yang beli. Sebab dia duk cerita dia. Bahasa mudah faham tu, short sendirilah. Contoh macam kita nak buat free gift ke bonus, setiap kali orang beli dengan kita kan, kita konon-kononnya nak bagi free postage. Kita rasa macam kita je yang bagi free postage kat Malaysia ni. Padahal dia lain semua buat. Sebab apa? Sebab kita tak pernah tanya customer tu nak apa. Customer tak ada masalah pun tentang apa barang kita nak bagi. Yang penting kita bagi. Cuma kita nak bagi apa. Kan? Contoh macam staff dengan agent. Kadang-kadang it's not about tentang amount. Bukan kita nak kena bagi RM10,000 tak. Yang penting kita bagi. Bagi extra RM50 pun diorang dah bersyukur dah. Kan? Itu yang kadang-kadang mindset kita ni, kita rasa macam ada je. Maksud apa, macam ada macam kalau nak bagi tu kena mahal, costing. No. Dan kita assuming tuan. Kita assume lah. Dan kita tak tanya pun customer kita kan. So that means database lah yang kau cakap tadi. Untuk 2024 ni kita jaga kita punya database. Keep in touch balik lah. Keep in touch balik kan. Aku pun selalu cakap nak dapat customer baru tu lagi mahal daripada kita offer kepada existing customer kan. Tapi sebab tu lah, sebab pressure tu sebab nak jadi nombor 1, nak power, nak boleh tunjuk result dekat social media juga, dan kita nak cepat, dan kita terlepas pandang kepentingan sebenarnya bukan saja untuk kita tapi juga untuk customer. So banyak benda kita buat short sendiri lah. Kan? Kita berkira, kita bagi benda yang nak bagi free tapi macam
tak bagi pun asal bagi lah kan, tak ada additional value. Tuan tahu tentang free gift ni, ada sampai customer cakap, boleh tak saya tak nak free gift? Sampai macam tu sekali. Saya tak nak free gift, bagi saya discount je. Okay. Ada. Sebab apa? Sebab free gift yang kita bagi tu tak ada added value langsung. Okay. So kita tak naklah kita sama macam orang lain. Geng-geng lain, platform lain. Okay. Sebab tu sampai sekarang tu kenapa saya masih setia dengan manusia ni, team sale manusia, reseller ni, sebab kita boleh buat benda tu. Kita boleh fikir. Okay. Team sale boleh fikir. Sebab tu nak jadi team sale ni tuan Puan, kena bijak. So orang-orang sales ni sebenarnya bijak-bijak, betul? Ya, scammer pun bijak tuan. Scammer. Iya. Bukanlah kata maksud orang sales tu scammer kan, tapi memanglah scammer memang extra bijak apa semua. Dengan scammer pun kita boleh beli yang jual benda yang tak elok ataupun tipu, kita boleh percaya. Takkan dengan legit, takkan kita yang legit ni kalah dengan scammer. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Malu lah jadi manusia. Kita pun sepatutnya kena up kita punya game jugalah kan. Okay, so kalau first is untuk 2024 ni is database. Betul. Jaga database kita. Betul. Kita tengok balik kan, kalau buat SWOT tu from dia perspektif, bukan kita punya perspektif semata-mata. Kita buat daripada dorang dan baru kita buat kita. Nanti tengok apa yang kita boleh deliver based on apa yang orang nak. Okay. So what will be another one? Okay, yang terakhir adalah kalau tanya saya, start new things lah. Start new things. Okay, that's interesting. What do you mean? Kalau so kalau sebelum ni paling senang lah. Macam tuan pun jaga LinkedIn kan. Siapa yang tak explore LinkedIn, join belajar tentang LinkedIn. Kalau tak dulu Facebook je, join lah TikTok ke IG ke, start new things. Okay, start new things So bukan apa, kadang-kadang benda ni benda lama, quotes lama. Kalau kita buat benda yang sama setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dan mengharapkan result yang berbeza tu itu gila. Okay. So start new things. Ini first time aku punya guest yang cakap kena datang belajar LinkedIn ni. Selalunya susah. Sebab aku ada dilema aku sendiri. Bila terutamanya nak ajak usahawan-usahawan Melayu lah. Bila dia tengok LinkedIn ni, dia tengok macam platform ni macam keras lah. Orang semua up cerita, cakap English, tulis. Kan. Jadi aku pun ada cabaran tu juga kan. Mungkin aku boleh ambil kau punya suggestion is maybe tanya dia orang. Actually apa yang korang nak? Betul? Kan? Kalau korang ada pilihan untuk guna social media platform lain, apa yang korang nak sebenarnya? And maybe fit the solution kalau ada that platform ni boleh offer lah. Kalau tak ada, cakap tak ada lah. Betul? Kan? Betul. Kalau dia cakap, aku nak buat platform yang video sahaja. Dan bukan sini lah tempat dia kot. Kan? Mungkin TikTok lebih baik. Betul. Betul. Kalau dia suka video and all that kan. Okay, tu satu. Aku suka start benda baru. Start benda baru. Actually macam podcast ni pun something new yang kita explore. Betul. Sebab sebelum ni, yalah of course lah kita tengok dekat YouTube and all that kan, banyak channel yang canggih-canggih, yang power kan. Tapi kalau kita tak start, kita pun tak tahu. Betul. Kalau kita tak cari angle yang sesuai, kita pun tak tahu kan. Betul. Walaupun subjek kita ni berat lah. Subjek sales, subjek finance, bukan subjek yang orang suka nak borak hari-hari and all that kan. Yalah. Tapi kita kena start somewhere lah. Betul. Kan, kena start somewhere. Kalau tak, kita pun tak tahu and all that kan. Mungkin kalau kita nak belajar secara serius bab business technical ni, ada je. Cuma mahal lah. Mahal lah. Mahal tu bukan mahal sikit-sikit lah. Kan, at least RM20,000, RM25,000. Pengalaman dia kan, kita membeli pengalaman dia kan. So pilihan di tangan tuan Puan yang tengok podcast ni, antara nak yang free ataupun yang berbayar. Itu je kan. Nak cepat, kalau ada duit boleh ambil yang berbayar. Betul. Kalau rasa-rasa belum ready and all that, tengok yang free-free dulu. Kita bagi sikit-sikit. Buat satu-satu. Okay. Alright. So in closing, so again thank you very much. Of course podcast ni pun kita tak adalah nak buat terlalu panjang. Terlalu panjang pun orang takut nak tengok. Bila dia tengok situ 2 jam kan, dia tak tengok dah. Kan? At least hopefully dengan podcast yang ringkas ni sedikit, at least korang macam aku pun baru kenal Sedama kan. Kalau korang kenal, nak tengok, nak tahu apa yang Dharma boleh offer, especially in terms of sales training. Betul. Kan, boleh follow dia punya social media. Sebelum kita close lah, sebelum kita wrap up, bila kau buat sales training and all that, apa something yang
macam kau mengharapkan lah bila kita ajar orang and all that kan, apa yang kau harapkan your students boleh buat and all Setuju. that. Kalau tanya saya tuan, saya just saya nak dorang ni making money je. Okay. As simple as that. Sebab sales ni dia tak ada rahsia sangat, dia tak ada lah technical sangat, tak. Ada masalah, solution, sales. Okay. Kan? So kita ni bukannya tak terror buat sales kan. Dari dulu kita contohlah kan, baby pun nak susu pun just minta dapat. Betul. So kini apa? Minta. Minta. Masalahnya sekarang ni kita tak minta. Okay. Kita tak close the deal. Okay. Kita duk sembang tapi minta duit tak pandai. Okay, so ini dah makin rancak tadi nak tutup kan, tapi tak jadi kan. So kenapa kau rasa susah? Kenapa susah nak close deal? Susah nak close deal. So susah nak minta. So tuan nak minta jujur ke yang berlapik? Jujur lah, jujur. Yang jujur yang jujur. Sebab kita kesian kat orang. Kita kesian kat orang. Ya. Kita rasa orang tak ada duit. Okay. Kita sibuk pasal poket orang. Padahal poket tak ada duit Okay. So bila kita sibuk pasal orang, padahal kita tak tahu pun dia tak ada duit. Tapi mungkin sejarah sebelum ni lah, kena blue tick, tunggu gaji, tanya suami. Okay. Tapi kan itu klien lain, itu customer lain. So kenapa kita anggap semua orang yang datang tu semua tak ada duit? Okay. So sepatutnya kita kena kesian pada orang yang betul. Agak-agak siapa kita kena kesian dulu? Kita lah, sebab kita tengah kering tu. Kita ni tengah kering, kita sibuk pasal orang. So kalau kita masih tak sedar lagi, kalau tanya saya lah tuan, sebab akaunnya tu banyak kosong, duitnya banyak. Okay. Sebab tu tak apalah, nak tak nak sudah. Okay. Terasa terima kasih lah. Kalau duit akaun kita tak cukup banyak, dah tak payah kesian kat orang. Okay. Dan orang yang datang tu memang nak servis kita. So close the deal lah. Beranilah minta je. Beranilah offer kan. Sebab yelah, kalau dia tak sesuai, dia akan cakap no for whatever reason lah. Blue tick ke tanya sebenarnya. Dan kita go next lah kan. Yang penting kerja kita habis. Yang penting kita dah complete kan. Kita dah buat 100%. Minta. Ya. Masalahnya nak minta tak berani. Okay. Dan ini bukan isu untuk yang baru, yang lama-lama, yang sini-sini pun sama. Dah bagi quotation ni. Nak jual package umrah ni. Tapi nak minta deposit tak nak. Okay, Haji tak apalah. Nanti kalau Haji dah ready, deposit. Tahu-tahu dah bagi orang lain. Salah siapa? Ni lah. So benda-benda kecil macam tu lah yang saya try untuk tanam untuk team sales ni, supaya lebih kesian kat diri sendiri. Dan habiskan kerja. Alright. Habiskan kerja maksudnya kita call, kita follow up. Ya, buat kita apa minta yang kena buat, dan result tu then baru kita boleh serahkan pada Allah. Okay. So kita dengan result tu mungkin ni agak berat sikit. Kita pisahkan diri kita tu dengan result. Okay. Result tu sebab sales ni miracle tuan. Tuan pernah tak kadang-kadang dapat klien PM, Assalamualaikum Tuan Al, saya tim ada 100 orang, nak kita orang ada CFO sekian, nak kelas LinkedIn. Kita ada bagi harga RM6,000 deal, close bayar. Okay. Ada yang tiba-tiba datang tanya, bulan depan tanya, tak ada juga. Tak buat-buat juga. Ya, tahun depan baru dia ambil. Ada je. Okay. So macam mana kita nak explain benda tu? I like that. So kita kena buat the process. Kita kena buat kerja tu 100%. Dan kita kena ada semangat yang kita nak jadi yang terbaik. Tapi it's a miracle, right? At the same time kita kena kagum jugalah dengan proses sales ni, di mana dia berlaku dengan cara kita tak sedar kadang-kadang kan. Yang kita kejar ni tak dapat. Tiba-tiba ada datang. Kan? So yang baru datang tu, kenapa tu you tak appreciate yang itu? Kenapa you rasa yang itu you hebat sangat? Padahal itu adalah hasil kerja-kerja yang you dah buat yang kena reject. Dan mindset ni bukannya tiba-tiba boleh datang. Dia kena ada self-awareness yang sangat tinggi. So self-awareness dia as simple as, hari ni aku buat apa? Saya percaya satu benda Tuan Al, output yang kita dapat equal input yang kita sumbangkan. Output banyak, input pasti banyak ataupun sikit. Output sikit, inputnya sikit, kosong. So kalau kita anggap yang output tu is the sales, apa antara input-input yang kita kena start buat tahun 2024 ni? Ni dah tanya lagi lah. Banyak tip yang aku try korek untuk korang ni semua kan. So paling mudah lah paling mudah ni, semua orang boleh relate. So tahun 2024 paling senang je. Saya nak pesan untuk semua orang, tolong famous. Dah selesai masalah. So kita kena berani keluarkan, tunjuk diri kita lah. Betul. Saya tak nak tahu macam mana tuan nak buat, you guys nak buat. Bahasa mudahnya tolong famous.
Aku ada apa baca satu pepatah lah, kan. The best known is better than the best. Betul kan? That means yang orang kenal lebih bagus daripada yang bagus tadi. Betul tu kan. So that means yalah, tapi kita taklah makna nak jadi famous ni kau buat tak senonoh. Betul, kan? betul. Kau buat benda-benda yang mengarut, betul, taklah, kan. Betul. Janganlah tunjuk duit. Kalau kau memang buka bisnes yang legit apa semua, tunjuk duit, tunjuk kereta and all that, tu taklah. Tapi famous lah dalam bidang kita. Betul, sebab kan? Orang takut famous. Dia rasa macam that's the fear of success, kan? Saya tak tahu. Saya tak tahu nak sebut macam mana dia fear of success ke apa, kan. Bagi saya macam tipulah kalau kau tak suka famous. Mungkin ada orang cakap dia introvert ke apa, tapi kita nak kerja kita dihargai, betul tak? So kalau kita nak kerja kita dihargai, orang kena kenal kita lah. Kita kerja kita bagus, orang tak kenal, macam mana nak dihargai? Betul. Macam mana orang nak cakap, oh terima kasih Tuan Al. So nak tak nak kena famous. Kena famous. Aku buat posting siang tadi lah. Siang tadi kan aku post lah. Aku cakap kan, kalau korang semua selalu nak dengar hack kan, macam mana nak shortcut apa semua kan. Macam nak shortcut. Tapi banyak benda yang orang ni tak cerita. Yang bagi tahu hack ni apa, dia tak cerita. So aku tunjuklah aku punya data tahun 2020 kan, berapa susahnya nak dapat bisnes, kena reject apa semua kan. Sekarang ni lah korang tengok famous. Betul. Dah 3 tahun aku duk tenyeh-tenyeh kat LinkedIn tu apa semua kan. Jadi yang itu orang tak nampak. Jadi sebenarnya adalah proses. Bukanlah kata nak jadi famous tu overnight success. Betul. Tapi bila orang ada persepsi yang dia dengar nanti Dharma cakap kena famous, besok dia buat benda-benda yang mengarut sebab dia nak overnight. Faham. Tak boleh jugalah kot. So kalau tanya saya, kalau dia boleh fikir macam tu, maksudnya dia tak ready lah. Okay. Dia just ambil tajuk headline je. Dia buka TikTok, okay ni sekian, dia ambil tajuk tu je. So kalau, sebab tu orang sini kena bijak. Okay. So kalau dia hanya baca headline, waktu dia ikut headline saja, maksudnya dia tidak bijak. So bila tidak bijak, no wonder lah you tak ke mana-mana. Dan ini terus saya terus bukannya saya nak kata dia jadi kan. Betul. Bukan nak kata poyo ke apa, sebab kita tak boleh buat orang kan. So ramai jugalah yang aku nak sebut kataan kan, macam ramai jugalah yang bodoh kan, sebab dia baca headline je, dia cakap kena famous, dia pun buat segala apa yang mampu untuk jadi famous. Jangan penting jadi famous, tak kira lah macam mana jalan pun. Sebab bercerita tentang famous ni tuan, dia akan balik pada nama baik. Nama baik ni nak bina ni susah. Bertahun-tahun kan kita bina nama baik kita kan. So kita dah buat bina nama baik, dah viral, dah flow naik. So kalau kita ni tak bijak, orang boleh tahu kita ni kosong. Cara kita sembang tu orang tahu kita ni beradab ke. Sebab makin bijak tu adabnya makin tinggi. Cara bercakap dia makin tinggi. Orang adab ni dia tidak bergaduh dengan orang lain. Dia tidak berdebat dengan orang lain. Dia meraihkan pendapat orang lain. So kalau kita ni masih dalam perangai sibuk pasal orang lain, itu maksudnya, so jangan tanyalah kenapa you tak famous. Okay, so nak jadi famous ni pun kena pandai buat diri juga It's basically your reputation jugalah. Betul. Kan. Kita nak jadi famous dengan cara yang betul. Yelah. Sebab kalau dulu orang cakap kena kaya kan. Sekarang ni nak kaya tu senang. So kalau boleh kita, tapi nak bina reputasi tu tak senang. So kita nak famous dengan benda yang betul lah. Betul. Kan? Alright, so I think in closing cukup lah. Dah bagi korang banyak tip lah. Jaga database, betul. Security. Okay, this year is the year you become famous. So famous. Aku doakan juga korang semua jadi famous tahun ni. Amin. Jangan lupa add kita orang bila add aku lah, bila korang dah famous kan, janganlah lupa. Jemput datang podcast kena bayar. Aduh. Sebab dah famous kan. Betul. Tapi all the best kepada usahawan di luar sana. Also all the best to you, Dharma. Thank you for making time to join us today. So kita jumpa episod seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.